A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada kali ini. InsyaAllah tajuk tazkirah ringkas ialah hasad ataupun sifat dengki. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih ada menyebut terdapat 3 jenis ataupun 3 macam orang yang ada sifat hasad ataupun dengki dalam hatinya. Pertama, golongan yang menginginkan agar kenikmatan orang lain hilang dan beralih kepadanya. Contoh kecantikan, kekayaan, pangkat dan sebagainya. Golongan yang kedua, apabila seseorang yang menginginkan agar kenikmatan orang lain hilang meskipun ia tak dapat ataupun mustahil dia boleh menggantikannya ataupun memperolehinya. Hal semacam ini lebih jahat daripada kedengkian yang pertama tadi. Baik, yang ketiga pula ada apabila seseorang itu tak ingin pun nikmat orang lain itu hilang, tetapi ia benci kalau orang lain melebihi kenikmatan yang dimilikinya. Maknanya golongan yang ketiga ini dia tak nak pun, tetapi jangan orang lebih daripada dia. Contoh, dia tak boleh tengok orang lain ada kereta yang mewah, dia tak boleh tengok orang ada motor yang cantik, dia tak boleh tengok ada orang ada langsir baru, perabot mewah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kesat hasad dengki yang saya boleh kongsikan pada kali ini ada 4. Pertama, kesan hasad dengki ia akan merosak dan menghapus segala amalan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah." Hadis riwayat Ahmad. Yang bermaksud, jauhilah darimu sifat dengki kerana sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu bakar. Kita jaga-jaga tuan-tuan dan puan, kita pernah beramal, baca Quran, solat sunat, berzikir. Takut-takut disebabkan ada hasad dengki, maka kebaikan kita buat tadi hilang ataupun terhapus disebabkan dengki ataupun hasad yang berada dalam hati kita. Yang kedua, kesan daripada hasad dengki, dia akan merasa senang jika orang lain ditimpa musibah. Yang ketiga, dia akan menyebabkan putusnya silaturahmi ataupun silaturahim ataupun ukhuwah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, barang siapa yang memutuskan silaturahim, barang siapa yang memutuskan ukhuwah, dia tidak dapat menyempurnakan iman. Sebab tu Nabi SAW sebut, an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, khadimu Rasulullah SAW, ani Nabi SAW qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya apa yang dicintai dirinya sendiri. Dan terakhir tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebutkan bahawa orang yang ada sifat hasad dengki, dia akan menyebabkan hilangnya ketenangan hidup. Dia akan menyebabkan permusuhan, dendam, kebencian, bahkan dia menyusahkan diri sendiri. Jadilah kita orang yang beriman kepada Allah, buangkan segala sifat dengki, sifat iri hati dalam jiwa kita. Mudah-mudahan kita tidak tergolong golongan yang disebut pencukur agama, seperti mana yang Nabi SAW sebut, dabba ilaikum da'ul umami qablakum hasadu wal baghdha hiyal khaliqatud din la khaliqatus sya'ri. Disebutkan daripada Rasulullah, disebutkan bahawa telah masuk ke dalam tubuh penyakit-penyakit umat terdahulu, iaitu hasad dan benci, dan itu dah adalah pencukur. Nabi sebut ia adalah pencukur agama. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita mendapat manfaat dengan perkongsian yang sekejap ini. Insya-Allah kita dapat sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat ahli keluarga yang lain. Mudah-mudahan kita dan saya sendiri dijauhkan daripada sifat hasad dengki ini, dan kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Wallahu alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.